الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم، افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pembacaan kitab Ziarah Alam Barzakh yang telah dikarang kitab ini oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti
Masih lagi perbincangan kita pada perkara sakaratul maut, metod kematian dan penderitaannya, penderitaan kematian tersebut. Ke surat 48, perenggan yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Zaid bin Aslam telah berkata, jika masih ada suatu dosa pada diri seorang mukmin itu yang tidak tersentuh oleh amalnya, maka akan disulitkan baginya kematian, supaya dengan sakaratul maut dan kesulitannya sakaratul maut itu dia dapat mencapai darjat syurga. Sesungguhnya orang kafir jika telah berbuat baik di dunia, maka akan dimudahkan kematiannya untuk menebus pahala kebaikannya di dunia dan seterusnya berjalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zaid bin Aslam dia kata, kalau katalah seorang yang beriman ini dia mati ataupun sakaratul maut dia dalam keadaan ada lagi amalan-amalan kejahatan yang tidak tersentuh disebabkan amalan-amalan kejahatan yang tidak tersentuh, kejahatan yang tidak tersentuh dengan sebab amalan-amalan baik. Ada kejahatan lagi, dia dalam keadaan sakarat dia dalam keadaan sakarat tadi. Lalu waktu dia nak mati tadi, ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan sewaktu berada di atas dunia, masih lagi berbaki, yang tidak tersentuh dengan amalan-amalan soleh. Kita ni melakukan amalan soleh, lalu dia akan menghilangkan kejahatan-kejahatan yang kita buat. Bila kita buat perkara baik, maka Allah datangkan keampunan. Bila Allah datangkan keampunan, segala kejahatan tadi semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin hilang disebabkan amalan soleh, amalan baik yang kita buat. Itu sepatutnya. Tapi mungkin kemungkinan besar amalan soleh yang dibuat tadi tak mencukupi untuk menutupkan. Ada lagi saki-baki kejahatan ketika dia berada dalam sakaratul maut tadi. Lalu ketika itu Allah SWT akan jadikan sakaratul maut tadi sepahit-pahit sakaratul maut, seperit-perit sakaratul maut, kerana dengan keperitan sakaratul maut tadi akan menghapuskan segala saki-baki kejahatan yang dilakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Jadi maknanya sakitlah mati dia. Sakit sangat mati dia. Kenapa? Kerana dengan sakit dan peritnya mati dia tadi untuk menghapuskan saki-baki kejahatan yang masih tinggal. Berbeza dengan orang kafir. Dengan orang kafir pula, ketika dia mati tadi ataupun berada dalam sakaratul maut, ada lagi saki-baki kebaikan yang dia buat. Waktu dia atas dunia, dia seorang kafir, tapi ada benda baik dia buat. Jadi perkara baik tadi itu Allah nak hapuskan dia, dan sehingga akhirnya mudah untuk terus dimasuk dalam neraka Allah SWT. Maka Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kematian dia. Kerana dengan dia mempermudahkan kematiannya tadi, akhirnya kebaikan yang ada tadi terhapus disebabkan mudahnya kematian. Itu dia punya kira-kira dia. Jadi bagi orang beriman tu, kalau mak ingat lagi pertemuan kita minggu lepas, ingat tak yang Allah Ta'ala sebut, jika aku nakkan kebaikan ke atas seseorang, pertama sekali Allah akan jadikan hidup seseorang tadi dalam keadaan keperitan, kesusahan, sehingga sampai tahap tidak mencukupi rezeki ataupun keperluan ke atas dia. Ini yang kita jumpa minggu lepas, yang Allah Ta'ala sebut sendiri dalam satu hadis qudsi. Bila Allah nak mudahkan, Allah nakkan kebaikan ke atas seorang, apa maksud kebaikan tersebut? Iaitu terpelihara daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Ini kebaikan. Jadi bila Allah SWT menghendaki kebaikan ke atas seseorang tersebut, lalu Allah jadikan kehidupan di atas dunia ini penuh dengan kesakitan, keperitan, kejeritan,
sehingga sampaikan kecukupan keperluan itu pun tidak ada. Keperluan dia pun tak cukup. Dan akhirnya kalau katalah dia berada dalam keadaan sakaratul maut, masih lagi ada lagi saki-baki kejahatan, saki-baki maksiat kejahatan tadi, maka Allah akan jadikan matinya tadi ataupun kematiannya tadi dalam keadaan sangat-sangat sakit. Untuk apa? Dengan sakitnya kematian tadi, untuk menghapuskan segala kejahatan yang menjadi saki-baki. Lalu bila ketika mana Allah Ta'ala tidak mengkedaki kebaikan atas seseorang, maknanya Allah Ta'ala tak nak kebaikan dia, Allah nak campak dia dalam neraka, Allah Ta'ala tak nak masukkan dia dalam syurga, lalu Allah akan jadikan kehidupan seseorang tadi di atas muka bumi ini dengan kemudahan, dengan kelapangan, dengan kecukupan, dengan berlebihan, sehingga sampai tahap Allah jadikan dia mudah dalam melakukan ibadah pada Allah. Dia buat ibadah pun Allah mudahkan dia, sehabis-habis mudah. Lalu sampai tahap sehinggakan ketika dia berada dalam keadaan sakarat, maka ketika itu ada saki-baki lagi kebaikan, ada saki-baki lagi kebaikan, maka ketika itu Allah jadikan kematian dia semudah-mudah kematian, sehingga sampaikan saki-baki kebaikan yang tinggal tadi terhapus. Mudah. Sebab manusia ni, dia sebalik pembahasan kemudahan tadi bukan mudah tu yang dilihat, tetapi di sebalik kemudahan tadi ditakuti takut Allah terbitkan di situ penyakit-penyakit hati yang sampaikan membuatkan dia penyakit-penyakit hati tadi memakan, yang menjadi sebab memakan segala kebaikan. Kerana sifat manusia ni dia tak boleh mudah. Itu sifat manusia. Bila dia lalui hidup ni dalam keadaan mudah, kalau kita ambil bahasa kita, pasangan dia baik, suami dia baik, isteri dia baik, anak dia baik, duitnya cukup, lebih lagi, dia rasa dia nak pergi haji, dia boleh pergi haji, dia rasa nak pergi umrah, dia nak pergi, boleh pergi umrah, dia nak makan apa, dia mudah, dia rasa dia tergerak aja nak makan asam pedas, dia pergi Melaka, dia rasa tergerak dia nak makan apa mak? Kambing 40 hari, dia pergi Muar. Di Muar je kan? Muar kan? Dia terasa dia nak makan patin, dia terus pergi Temeloh kan? Apa dia nak mak? Mudah. Lepas tu dia nak bangun malam, dia nak berzikir mudah, dia nak berwirid mudah sangat, baik-baik. Kemudahan itu takut-takut akhirnya terbitnya penyakit ujub. Penyakit ujub tadi ni mudah je Allah Ta'ala nak rosakkan seorang tu mak, mudah saja. Lalu dengan kesempurnaan yang ada dalam kehidupan dia tadi, akhirnya terbit ujub. Walaupun dalam keadaan dia beriman, akhirnya ujub tadi memakan segala kebaikan-kebaikannya tadi. Bila lahir saja ujub, maka makan kebaikan-kebaikan tadi, akhirnya habis kebaikan-kebaikan tadi dengan sebab kemudahan tadi. Itu sebabnya kalau kita faham betul-betul tentang konsep yang Allah Ta'ala sebutkan ni, dan juga apa yang disambungkan lagi oleh Zaid bin Aslam ni maka sangat-sangat takut bila ketika mana kehidupan kita itu dalam keadaan mudah. Sangat-sangat takut. Memang kita diminta supaya meminta pada Allah SWT supaya diberikan kemudahan, tapi bukan bermakna bermudah-mudah. Jadi berhati-hati, takut terlalu mudah tadi akhirnya ujub. Sifat manusia ni dia mudah sangat, dia leka. Bila dia leka tadi, dia tak perasan, dia lalai daripada menjaga dan memelihara penyakit hati. Sembayang tak? Sembayang. Puasa tak? Puasa. Zakat tak? Zakat. Allah SWT dia nak rosakkan seorang tu bukan dalam keadaan Allah jalankan seseorang tu buat maksiat. Allah Ta'ala nak rosakkan seseorang tu bukan bermakna dengan cara Allah Ta'ala jadikan seorang itu pergi melacur, pergi berzina, pergi berjudi, pergi minum arak. Tak. Allah Ta'ala dia nak rosakkan seseorang itu, nak hancurkan, nak nyahkan seseorang itu daripada rahmat Allah SWT. Cukup dengan Allah Ta'ala datangkan kesempurnaan, kemudahan dan juga kelapangan, sekalipun dalam keadaan dia mudah dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berhati-hati. Nak bangun malam mudah, sedar-sedar je, badan rasa sihat, segar kan? Terus bangun tahajud, buat tahajud 20 rakaat. Takut lah.
Aduh. Jadi maknanya yang susah itu nikmat. Hakikatnya nikmat. Sebab sifat hidup atas dunia ni mujahadah. Bersusah-susah, bersungguh-sungguh. Maknanya nak buat satu-satu benda tu kena sungguh-sungguh. Kalau tak sungguh-sungguh, mudah sangat. Nak pergi semayang mudah, nak bangun mudah, nak berjalan mudah. Nak sembahyang tu, kita nak sembahyang tu. Orang yang sembahyang dalam keadaan bangunnya tu dengan orang yang bangunnya menolak-nolak lututnya tu kan. Padahal menolak-nolak lutut itu pahala kebaikan, penghapus segala kejahatan. Itu sifat dunia. Jadi berhati-hati. Itu sebabnya Zaid bin Aslam dia menyambung lagi kata-kata Allah SWT yang lepas tu bahawa Allah Ta'ala bila dia nak saja kebaikan atas seseorang itu, maka Allah Ta'ala akan susahkan kehidupan dia. Itu sebab kalau kita lihat sendiri pun Rasulullah SAW tu ambil mudah aja kan. Kenapa kita nak berkira-kira dalam kesusahan kehidupan kita, sedangkan Rasulullah itu kekasih Allah SWT pun melalui kehidupan itu dengan susah. Kalau kekasih Allah SWT itu contoh, itu contoh, sebaik-baik contoh yang perlu kita lihat dan sepatutnya kita jadikan sebagai satu panduan kepada diri kita. Kalau katalah kekasih Allah SWT yang dekat, yang tak ada sedikit pun lalai leka hatinya daripada mengingati Allah SWT pun, Allah lalukan kehidupannya dengan kesusahan, kepayahan, keperitan, tangisan. Ini apatah lagi kita yang berbondong-bondong dosa kita, yang digendong-gendong dosa yang banyak, maka sudah pasti keperitan itu berganda-ganda lagi untuk menjadi sebab kepada penghapusnya segala dosa. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan diberi ganjaran atas segala sesuatu sampailah penderitaan ketika menghadapi kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Sayyidina Aisyah pernah mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah kata apa Dia kata sesungguhnya baginda SAW kata, sesungguhnya seorang mukmin tu akan diberikan ganjaran atas segala sesuatu. Sampailah penderitaan, sampai tahap kalau bahasa kita, sampai tahap penderitaan ketika menghadapi kematian. Maknanya setiap kesusahan kita ni Allah Ta'ala akan gantikan dengan kebaikan. Dan kebaikan itu bukan di dunia, kebaikan itu akan dikira di akhirat. Sampailah Nabi kata, sesakit-sakit kematian itu jugalah akan dikirakan juga kebaikannya. Allah Ta'ala akan gantikan dengan kebaikan. Itu jelaslah daripada pertemuan kita minggu lepas je kita dah nampak bahawa orang baik itu matinya itu semakin rasa derita. Itu yang pernah disebutkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pada pertemuan kita yang lepas. Sayyidina Aisyah sebut, tak sanggup aku nak minta lagi pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala mudahkan kematian. Aku ni tak sanggup lagi nak minta pada Allah SWT, berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala mudahkan kematianku tu. Aku dah tak sanggup dah. Kenapa Sayyidina Aisyah kata sanggup? Kerana dia berhadapan, dia menghadap Rasulullah SAW wafat tu, melihat Rasulullah sendiri seorang kekasih Allah SWT, seorang makhluk yang agung itu sendiri pun menghadapi sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Cuba bayangkan Rasulullah tu pun sakit, sampaikan Azazil, Israel itu sendiri mencabut nyawa Rasulullah SAW itu pun dalam keadaan minta maaf sangat-sangat. Ni dah habis perlahan dah, habis lembut dah wahai Muhammad, aku dah tak boleh nak lembut lagi dah. Rasulullah masih lagi kata sakit. Padahal Rasulullah SAW tu tak pernah langsung dalam hidup dia, dalam keadaan dia menghadapi sakit ketika hidup tu, mengerang kesakitan. Bila terlalu amat sakit sekalipun, Rasulullah SAW tu akan senyap menahan sakit. Kan kalau kita baca sirah tu bagaimana Rasulullah SAW menghadapi hujung-hujung sakaratul, hujung-hujung kehidupan dia. Bukan hujung sakaratul maut, hujung kehidupan Rasulullah tu kan, Rasulullah kan dalam keadaan sakit, dalam keadaan demam panas,
Sebelum daripada tu pula, Rasulullah SAW itu menghadapi pernah dikena sihir. 2 kali Rasulullah kena sihir. Sakitnya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah SAW itu pun sakit, kita siapa lagi? Itu yang saya kadang-kadang jadi tergamam. Kalau bahasa kita tergamam bila orang kita sebut, "Ustaz, saya pun pelik kenapa saya kena sihir. Saya bukannya sakitkan hati orang." Pernah dengar ayat tu je? Kenapa orang dengki sangat dengan saya? Kenapa orang marah sangat dengan saya? Saya tak pernah menyakitkan hati orang, yang sampai orang sihir saya. Soalan dia, awak dengan Nabi tu mana lagi hebat? Mana lagi baik? Nabi, kalau Nabi yang baik itu pun disihir, awak siapa? Patutnya kita ni, kalau Nabi SAW itu yang hebat tu pun, yang baik akhlak dia, dan tak ada siapa pun yang menyangkal kebaikan, kesempurnaan akhlak Nabi tu, sampaikan penduduk Mekah tu semuanya menjolok nama Nabi SAW itu sebagai Al-Amin, yang boleh dipercayai, yang senang sangat, sampaikan tahap sesiapa yang memandang Rasulullah SAW itu pasti rasa sayang. Kalau Rasulullah SAW itu sendiri yang dipandang setiap manusia, setiap makhluk memandang dia rasa sayang, pun masih lagi ada manusia yang sanggup menyihir Rasulullah SAW. Yang muka kita ni orang pandang pun menyampah. Bukan kata sakit hati, tak sakit hati pun menyampah. Memang patut disihir-sihirkan je. Jadi apa ayat kita tu yang kita nak kata, saya tak pernah menyakitkan hati orang, saya tak pernah kacau hidup orang, tapi kenapa orang sihir saya? Awak siapa? Kan pelik ke kan ayat tu? Kelakar. Buraidah meriwayatkan, Syekh Buraidah ni bukan perempuan, lelaki. Buraidah meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, seorang mukmin meninggal dengan keringat di dahi. Itu tanda-tanda orang beriman. Hadis riwayat Tirmizi sekalipun menghasankannya, Ibnu Majah, Al-Hakim sekaligus mensahihkannya, dan Baihaqi dalam Sya'bul Iman. Imam Baihaqi dalam kitab Sya'bul Iman ada sebut hadis ni. Kitab Sya'bul Iman ni kitab cabang-cabang iman. Imam Buraidah ni, sahabat Nabi SAW yang bernama Buraidah ni, diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sebut bahawa orang beriman ni bila tika mana dia meninggal dunia, di antara tanda kebaikan ke atasnya bila tika mana terpancarnya keringat pada dahi. Keluar keringat pada dahi. Dahinya berkeringat basah itu di antara tanda-tanda orang yang orang beriman yang mati, yang menghadapi sakarat. Itu jelaslah. Itu yang kita gabungkan. Kalau orang beriman kalau orang beriman tu, meninggalnya orang beriman tu tandanya dilihat pada keringat pada dahi. Kalau orang kafir tu pula orang yang mensyirikkan Allah SWT, dia mati dalam keadaan Allah datangkan disentap malaikat Israel tu menyentap nyawa dia sehingga mengeluarkan suara keldai. Dia macam orang tercekik. Yang kadang-kadang kita jumpa orang sampaikan mati terjeli lidah. Itu semua adik-beradik dia tu mati dalam keadaan terjeli lidah yang aib. Itu kematian yang aib. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Salman Al-Farisi meriwayatkan bahawa dirinya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Perhatikanlah seseorang ketika menghadapi kematiannya sebanyak 3 kali. Jika di dahinya berkeringat, kedua matanya mengeluarkan air mata, dan hidungnya membengkak, yang demikian itu menunjukkan rahmat daripada Allah Subhanahu Taala yang turun bersamanya. Jika ia mendengkur dengan dekuran anak unta yang sesak, wajahnya hitam kelam dan mengeluarkan buih pada bahagian pinggir mulutnya, yang demikian itu menunjukkan azab daripada Allah SWT yang menimpa ke atasnya. Itu dalam keadaan dua keadaan yang digambarkan bagi orang beriman tu maka Nabi kata
Nabi SAW sebut orang yang beriman tu dia akan dia mati dalam keadaan kebaikan tadi, dan gambaran dapat dilihat melalui keringat pada dahinya. Kemudian matanya tadi mengeluarkan air. Mata tadi kelopak mata tu jatuh air menangis. Dan selalu kita tengok ada orang mati ke mak, kenapalah dia menangis. Lepas tu orang tua kata apa mak? Ni mesti dia nak tinggalkan, dia sedih nak meninggalkan tanggungan dia. Biasa dengar ayat tu kan? Padahal orang tu mati baik, bukannya dia sedih nak tinggalkan tanggungan. Mak ketika tu memang salah satu kan, kalau mak ingat lagi, Nabi SAW sebut di antara sifat kematian iaitu kerisauan. Sifat kematian ni risau. Bila kita menghadapi sakaratul maut je, perkara pertama yang kita akan lalui sakaratul maut ni, dia bersifat risau. Semua orang akan risau. Tapi kalau orang beriman ni risau ni, Nabi SAW sebut, dia risau dia, pertama dia risau nak meninggalkan tanggungan dia. Kalau katalah dia lelaki, dia nak tinggalkan isteri dia nak tinggalkan anak-anak dia, macam manalah keadaan isteri dan anak-anak dia nanti, dia jangan timbul risau. Kemudian kerisauan kedua bagi orang beriman pula, dia akan risau terhadap perjalanan kehidupan selepas kematian, iaitu alam barzah dia. Macam manalah nanti hidup dia dalam keadaan dalam alam barzah nanti. Itu risau orang beriman. Orang kafir pula ataupun orang yang mensyirikkan Allah SWT, ahli maksiat pula yang hidup dalam keadaan maksiat ni, maka dia akan risau untuk meninggalkan. Kalau katalah ketika hidup atas dunia tadi dalam keadaan dia orang yang suka menghimpunkan harta, maka ketika dia nak mati tadi, dia risau nak meninggalkan harta-harta yang dihimpunkan tadi. Kalau dia ahli orang yang suka cari kedudukan, penghormatan, maka dia risau nak tinggalkan penghormatan dan kedudukannya tadi. Itu kerisauan yang pertama. Lalu kerisauan yang kedua pula, dia akan teringat pula bagaimana pula hidup dia selepas daripada kematian ni, dalam keadaan yang tak pasti. Dia mati dalam keadaan tak bawa kebaikan, dia bawa maksiat. Itu risau tu. Jadi keperluan kedatangannya malaikat Israel tadi, malaikat Israel dia akan datang. Lalu waktu datang, kalau katalah seorang tu orang iman tadi, dia akan kata apa? Wahai lelaki, usah kau risau terhadap isteri dan anak-anak tanggungan yang kau tinggalkan, dan usah kau risau terhadap perjalanan kehidupan kau selepas kematian, kerana sesungguhnya segala-galanya itu akan duduk dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala akan bertanggungjawab. Jadi ketika tu dia akan tenang mak. Waktu dia tenang tadi itulah, bila dah tenang tadi, diusap lelaki tadi, bila tenang saja, dengan ketenangan itulah barulah dia akan dicabut nyawa. Bila dah tenang betul-betul, baru dia cabut nyawa. Waktu dia cabut nyawa itulah mak, dia akan rasa nikmat sangat. Walaupun sakit tetap sakit, tetapi dalam hati yang tenang. Itu yang terpancarnya keringat pada dahi, kemudian menitis air mata, kemudian apa lagi Nabi sebut, dan juga hidungnya yang membengkak. Kenapa hidung dia membengkak mak? Waktu keluar roh tadi tu sakit yang terlalu amat sangat, jadi hidung dia tu merah. Sakit tu mak. Satu. Lalu yang kedua pula, kalau katalah seorang tu ahli maksiat, ni Israel datang. Dia datang tadi dalam keadaan menakut-nakutkan orang lagi. Bahkan dia mencela-cela lagi, sehingga kan Israel akan mengatakan, celaka kau. Dah nak mati pun masih lagi. Tu dia akan ditekan mak. Dah lah orang tu dah dalam keadaan kerisauan tadi. Lepas tu dia takut-takutkan lagi, dia celaka-celakakan orang tu tadi, sampai ke orang tu makin lama makin berlupuh. Lalu akhirnya ketika itulah dia akan sentap nyawa tadi. Itu yang akhirnya keluar. Nabi kata apa? Nabi kata, jika ia mendengkur dengan dengkuran anak unta yang sesak, wajahnya akan hitam kelam, dan juga mengeluarkan kuih pada bahagian pinggir mulut. Keluar kuih kat sini mak. Dekat anak mulut tu, dia akan berbuih. Kenapa mak? Disentap tu, bukan ditarik. Dan Nabi SAW gambarkan bagaimana orang beriman tu mak, seperti keluarnya rohnya tu, Israel akan cabut seperti mengeluarkan air daripada bekas air, ataupun dalam bahasa kita dalam botol. Air dalam botol tu dia akan keluarkan, maknanya dikeluarkan cantik. Kan air yang keluar daripada botol cantik, main perlahan dia keluar. Sakit tak? Sakit, tetap sakit. Itu lagi-lagi pula bertepatan kalau kata ada lagi saki baki kejahatan ataupun maksiat dia,
maka Allah Ta'ala akan bagikan dia sakit lagi. Sakit lagi. Kenapa? Kerana kesakitan itu menghapuskan segala sakit-baki kejahatan yang masih ada. Bagi yang ahli maksiat tadi akan disentap. Disentap tadi sakit tak? Sakit memang sakit mak. Tapi Allah Ta'ala akan mudahkan. Kenapa? Kalau katalah ada sakit-baki kebaikan tadi. Sa'id ibn Mansur. Sa'id ibn Mansur dalam Sunan dan Al-Marwazi dalam kitab Janaiz menuturkan bahawa Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan sesungguhnya seorang mukmin akan tetap memiliki kesalahan. Di antara kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya, yang akan ditebus ketika kematiannya kematian menjemputnya. Oleh kerana itu saat kematiannya dahinya mengeluarkan keringat. Ini dia bagi tahu pula kenapa dahi orang beriman ni mengeluarkan keringat. Kerana macam mana pun keadaan orang beriman tu pasti ada kesalahan. Lalu kesalahan-kesalahan tadi tu akan membuatkan dia kematian dia dalam keadaan susah. Kerana dengan kematian susah perit tadi untuk menghapuskan segala kesalahan dia. Jadi berikan dia keperitan, berikan kepahitan ataupun kejeritan dalam kematian dia untuk membuatkan sebagai sebab kepada penghapusnya segala sakit-baki kesalahan dia tadi. Dan akhirnya dengan keperitan tadi, gambarannya dapat dilihat kepada keringat yang tumbuh ataupun keringat yang terpancar daripada dahi-dahi orang beriman tadi mak. Itu dia bagi tahu ulasan ataupun alasan kenapa orang beriman tu dahinya berkeringat. Dalam kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan Al-Qamah Ibn Qais menuturkan bahawa dirinya pernah mendatangi anak saudaranya yang telah meninggal. Dia lalu mengusap dahinya. Tiba-tiba dahi itu mengeluarkan keringat lagi. Dia pun mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Baihaqi meriwayatkan Al-Qamah Ibn Qais. Al-Qamah Ibn Qais ni dia pernah pergi menziarahi anak saudaranya yang dalam keadaan baru meninggal, baru menghadapi sakarat, baru sekejap meninggal. Sampai-sampai je tengok anak buah dia tadi dah meninggal. Jadi waktu anak buah dia tadi meninggal tadi, dia pun mengusap dahi anak buah tadi. Bila diusap saja mak keluar keringat. Lalu diusap lagi, tumbuh lagi keringat tadi, terpancar-pancar lagi keringat. Diusap lagi mak, tumbuh lagi keringat tadi. Lalu ketika Al-Qamah tadi pun bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana apa mak? Kerana menggambarkan mak, anak buahnya tadi kematiannya baik. Ibnu Mas'ud menuturkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, kematian seorang mukmin itu disertai dengan keluarnya keringat di dahi. Seorang mukmin pasti mempunyai dosa yang akan ditebus di dunia, sementara sisanya akan ditebus dengan kepayahannya pada saat kematian menjemputnya. Jadi hadis daripada Ibnu Mas'ud, Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, sungguhnya orang beriman ni macam mana pun mak, dia ada dosa. Lalu jalan untuk penebus dosa dia adalah kematian tadi. Kita macam mana pun sakit-baki kita pasti ada kejahatan ataupun kemaksiatan yang kita lakukan. Maka sakit-baki tadi, untuk menebus sakit-baki kejahatan tadi, ialah dengan Allah Ta'ala datangkan kepayahan dan keperitan dalam menghadapi sakaratul maut. Itu yang kadang-kadang kita tengok mak, orang yang sakit ketika berada penghujung kematian dia. Orang yang sakit waktu hujung usia dia, hujung usia, bukan hujung kematian, hujung usia. Waktu hujung usia dia tu sakit. Baik-baik mak, sakit tu adalah menghapus segala dosa. Kerana Allah Ta'ala bila nakkan kebaikan atas seseorang tu, maka Allah Ta'ala nakkan dia mati tu dalam keadaan tidak membawa dosa, tidak menggendong dosa. Lalu Allah jadikan pelbagai sebab untuk menjadi penghapus segala dosa. Itu yang didatangkan sakit. Yang kata orang lain, Nabi SAW itu pun penghujung dosa itu kan, penghujung usia Rasulullah SAW itu sendiri pun
Rasulullah menghadapi sakit yang panjang, demam panas. Demam panas mak, panjang sangat. Sakit tak? Sakit. Bahkan dalam satu hadis sahih, Rasulullah SAW sebut Allah Ta'ala akan uji para Nabi ni 2 kali ganda, jauh lebih perit dengan pahit dibandingkan orang biasa. Itu janji Allah. Allah Ta'ala akan uji para Nabi ni mak, ujiannya 2 kali ganda dibandingkan orang awam. Macam kita ni orang awam, kalau katalah sakit kita ni begini rasanya, para Nabi tu 2 kali ganda. Sebab kalau kita tengok Nabi SAW tu, dia menghadapi sakitnya tu pun sangat-sangat menyedihkan kesakitan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perawi hadis di atas Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak suka sama sekali akan kematian seperti kematian keldai. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud dia kata apa? Aku paling tak suka kalau kematian itu membawa bunyi seperti bunyi keldai. Itu kan memang tanda. Kenapa mak? Kerana itu tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan tidak baik, su'ul khatimah. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sebelum tu, di antara tandanya unta berdengkur. Unta berdengkur ni macam mana? Kan guruk-guruk bunyi dada dia tu kan. Kalau kita tu, kita tengok lembu lah. Kita kat sini lembu, dia orang kat sana unta. Dia orang dekat sana unta, kita kat sini lembu. Kan bulan-bulan korban tu, hari-hari korban tu mak, hari tasyrik, kita tengok korban tu, dipotongnya lembu tu kan berbunyi krong dia nak mati tu. Jadi orang ahli maksiat ni, dia mati dan seperti itu, berbunyi dadanya tadi. Minta maaf batuk. Kuat pula batuk malam. Alqamah pernah mendatangi anak saudaranya ketika anak saudaranya itu wafat, yang ternyata mengeluarkan keringat daripada dahinya. Alqamah tertawa. Dia lantas ditanya, mengapa kau tertawa? Lalu Alqamah menjawab, saya pernah mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya nyawa seorang mukmin itu keluar disertai dengan cucuran keringat, sementara nyawa seorang kafir, iaitu orang jahat, keluar disertai keluarnya buih daripada bibirnya seperti keluarnya nyawa keldai. Sesungguhnya orang mukmin itu mungkin pernah melakukan perbuatan buruk, oleh kerana itu ia akan disusahkan ketika kematiannya, menghadapi kematiannya sebagai tebusan atas keburukannya. Sementara orang kafir, orang jahat mungkin pernah melakukan kebaikan, oleh kerana itu dia akan dimudahkan dalam kematiannya sebagai tebusan atas kebaikannya. Hadis riwayat Ibnu Asyaibah dan juga Imam Baihaqi. Azan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ni mak, Alqamah ni pernah mendatangi anak buah dia dalam keadaan baru melepasi sakarat. Jadi waktu tu dia mati dah. Jadi dia mendapati anak buah dia tadi keringat yang terpancar-pancar daripada dahinya. Sehingga kan ketika itu Alqamah dia ketawa. Dengan ketawanya Alqamah dia orang pelik. Sahabat duk keliling dia tadi jadi pelik tengok dia ketawa tengok. Dia tengok menatap wajah anak buah dia tadi tu. Lalu ketika itu dia ketawa. Jadi orang sekeliling tadi tanya pada Alqamah, kenapa kau ketawa? Lalu Alqamah kata, aku ketawa kerana aku pernah mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan sesungguhnya seorang mukmin itu disertai dengan keluarnya nyawa tu disertai dengan cucuran keringat, sementara orang kafir itu akan disertai keluar buih daripada bibirnya seperti keluarnya nyawa keldai. Sesungguhnya orang mukmin itu mungkin pernah melakukan perbuatan buruk, oleh kerana itu akan disusahkan ketika menghadapi kematiannya sebagai tebusan atas keburukannya. Sementara orang kafir, orang jahat pernah melakukan kebaikan, oleh kerana itu dia akan dimudahkan dalam kematiannya sebagai tebusan atas kebaikannya. Dipermudahkan kematian bagi orang kafir atas nak menebus segala kebaikan yang dibuat ketika berada di atas dunia, untuk dihapuskan segala kebaikan dia tadi, sehinggakan dia mati tadi tidak ada sedikit pun kebaikan, dan sehinggakan Allah Ta'ala mudah untuk campak dia ke dalam neraka. Bagi ahli yang beriman, orang yang baik ini pula Allah Ta'ala susahkan dia. Kerana apa? Nak menghapuskan sakit-baki kejahatan dalam kehidupan dia, sehinggakan yang dibawa dalam kehidupan selepas kematian adalah kebaikan-kebaikan, dan Allah Ta'ala nak mudahkan untuk menghantar dia ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Marwazi meriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai bahawa Alqamah pernah berkata kepada Al-Aswad, kunjungilah aku ketika kematianku, lalu bimbinglah aku dengan kalimat La ilaha illallah. Jika dahiku berkeringat, sampaikanlah khabar gembira kepadaku. Ni dia kata, Alqamah kata mak. Al-Marwazi meriwayatkan daripada Ibrahim Al-Nakhai bahawa Alqamah pernah berkata kepada Al-Aswad, dia kata apa? Bila aku nak mati, kau ajarlah, bimbinglah aku untuk mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Lalu katakanlah selepas kematianku itu didapati ada keringat pada dahiku, maka khabarkanlah khabar gembira ke telingaku dengan khabar yang baik. Maknanya cakap. Memang kita diajar pun mak, waktu kita berhadapan dengan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, diajarkan kalimah tu tauhid pada telinga dia, untuk bimbing dia tu mak. Sebesar mana, sehebat mana, sealim mana seseorang tu pun mak, waktu sakaratul maut itu tidak ilmu ataupun kealiman yang ada pada dirinya itu tidak menjadi kekuatan ataupun kayu ukur untuk menetapkan bahawa dia itu terpelihara daripada fitnah sakaratul maut tidak. Alimnya seseorang itu, besar serban dia, melegit jubah dia tu, kuat zikir dia, itu bukan penentu untuk meletakkan bahawa dia terselamat daripada fitnah sakaratul maut.
Mesti kena ada seseorang yang duduk pada telinga dia untuk bimbing dia, bantu dia. Kenapa mak? Kerana sifat sakaratul maut, di suasana keadaan sakaratul maut tu seperti malaikat dengan syaitan tu sedang berebut-rebut, bertarik-tarikan di antara mereka untuk merosakkan. Kerana ni kalau bahasa kita tu final. Masa kalau bola tu apa? Waktu-waktu waktu kecederaan. Kita kan baru-baru ni kan Piala Dunia, tengok bola kan, dia ada waktu kecederaan. Jadi waktu kecederaan ni, masa itulah dia orang sehabis-habis berlari mak, sehabis-habis usaha untuk memastikan sama ada seseorang tadi mati dalam keadaan beriman ataupun mati dalam keadaan kufur. Jadi syaitan tu sehabis-habis usaha tu, dia nak rosakkan kita. Tak kira orang tu sehebat mana pun, kealiman dia tu tidak menjadikan ukur untuk meletakkan dia terselamat daripada fitnah tadi. Maka kita yang hidup ni pula bertanggungjawab, dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT untuk mempimpin orang yang berada sakaratul maut tadi untuk mengajar kalimat tauhid la ilaha illallah. Ataupun kerana keadaan yang terlalu amat susah pun, setidak-tidaknya ajarnya sebut Allah, Allah, Allah. Diajar tak? Perlu diajar. Kerana waktu tu, waktu tengah final, kita tak boleh nak tak boleh nak menentukan kita tu siapa. Tapi kalau Allah Ta'ala izinkan baik, insya-Allah pasti ada jalan kebaikan. Kalau Allah Ta'ala tak nak, pasti ada. Allah Ta'ala hambat sampaikan dia susah untuk menerima kalimat tauhid tersebut. Ibn Syaibah Al-Marwazi menuturkan bahawa Sufyan berkata, mereka menyukai keluarnya keringat daripada seorang mayat. Itu dia. Jadi daripada Al-Syaribah dan juga Mawazi menuturkan bahawa Sufyan ni Sufyan As-Sawri. Mereka menyatakan menyukai keluarnya keringat daripada seorang mayat. Maknanya bila dia datang ziarah mayat je, paling disuka kalau menemui mayat tadi dalam keadaan mengeluarkan keringat pada dahi dia. Jadi waktu kita ziarah, kita tengok, kita doakan kebaikan, kita bantu dia mak. Lepas tu kita harapkan dia mati dalam keadaan kebaikan. Moga Allah Ta'ala permudahkan kat situ, bukan mudahkan kematian sahaja, tetapi pemeliharaan Allah SWT daripada sesuatu fitnah ketika menghadapi kematian. Sebahagian ulama menyatakan wallahu ta'ala a'lam. Boleh? InsyaAllah itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, berikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Lebih-lebih lagi kita harapkan Allah Ta'ala senantiasa tak putus-putus berikan kita taufik, hidayah, inayah pada dia, pimpinan dan juga pemeliharaan. Lebih-lebih lagi kita harapkan kebaikan sebesar-besarnya, keredaan daripada Allah, rahmat Allah atas kematian kita, sakarat kita, dan dipelihara sakarat ataupun ajal kita daripada segala fitnah ataupun sesuatu perkara yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah, kehidupan kita di akhirat Allah SWT nanti. Bukan hanya sekadar kita, pasangan kita, anak keturunan kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat insya-Allah duduk dalam pemeliharaan dan rahmat redha Allah SWT insya-Allah. InsyaAllah semoga kita baik di dunia, baik di akhirat. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih, kafarah dan seterusnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.